Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabila binti Taufik akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum saya sepanjang berada di SK Tanjung Batu, Tawau. Okey, isi kandungan dalam refleksi pertengahan praktikum saya ada yang pertama, maklumat umum, iaitu berkongsikan latar belakang sekolah, murid yang diajar serta tahun yang diajar. Yang kedua, pengetahuan sedia ada di IPG yang telah saya aplikasikan di sekolah. Ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh ketika berada di sekolah SK Tanjung Batu. Yang keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar sepanjang 3 bulan di sini. Dan kelima adalah ilmu binaan dan inovasi yang telah saya hasilkan. Ini adalah kali pertama atau hari pertama kami melaporkan diri bersama bertakbir iaitu guru besar Cikgu Hassan dan penolong kanan Cikgu Meraida serta guru-guru pembimbing iaitu guru pembimbing PAI dan Bahasa Arab. Video ini adalah suasana hari pertama kami. Pertama, maklumat umum. Sekolah saya berpraktikum di Sekolah Tanjung Batu, Tawau. Bertusuran 60494 91014 Tawau, Sabah, Malaysia. Jumlah jam saya mengajar adalah 11 waktu, iaitu 8 waktu teras iaitu PAI dan 3 waktu elektif untuk Bahasa Arab. Kumpulan yang murid saya ajar ada 2 kelas, iaitu 5 Zamrud dan 5 Delima. Bilangan murid yang telah saya ajar adalah 61 orang, iaitu 5 Delima 30 orang dan 5 Zamrud 31 orang. Kedua adalah pengetahuan sedia ada yang telah saya aplikasikan di sekolah, iaitu pertama, strategi PDP, iaitu berpusatkan guru, murid dan bahan. Yang kedua adalah teknik, iaitu titik hibur, demonstrasi, perbincangan ataupun sumangsaran dan permainan, TMK ataupun teknologi maklumat. Terima kasih. Saya TMK, saya telah menggunakan Canva, slide, YouTube dan quiz. Teori, saya mengaplikasikan teori behaviorisme dan teori kognitif. Dan PAK nombor 1, saya berpusatkan permainan dan pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang telah saya aplikasikan iaitu berpusatkan guru, penerangan dan demonstrasi dan soal jawab. Seterusnya berpusatkan bahan, pelaksanaan aktiviti, berpusatkan bahan bantu mengajar atau pembelajar. Dan berpusatkan murid, aktiviti yang dilaksanakan iaitu berpusatkan murid lah. Okey, sini adalah pengaplikasian strategi yang saya telah buat berpusatkan murid, iaitu kalau pendidikan Islam contohnya adalah aktiviti exam student tamkin saya, iaitu di mana murid akan menulis nota mat tamkin dan mereka akan menghias sendirilah exam student mereka. Yang kedua, aktiviti aquarium khat, iaitu ketika pengajaran seni khat, mereka perlu menulis bahan-bahan ataupun peralatan untuk membuat khat di dalam tu dan mereka akan buat aquarium khat saya. Yang ini Bahasa Arab, buku mini Ansyitah Al-Safiyah, maksudnya dia akan membuat buku kecil yang dalam tu ada semua permainan-permainan Ansyitah Al-Safiyah telah mereka belajar. Okay, yang ini adalah berpusatkan bahan. Bagi pendidikan Islam, saya telah melakukan lafalan syirik dan angkasawan alif. Angkasawan alif ni mereka akan melukis sendiri dan alif tu pun dalam khat. Maksudnya saya suruh dia tulis khat, alif, dan diorang akan dalam dunia angkasawan tu mereka akan tulis alif. Jadi kita akan tengoklah kreativiti mereka macam mana. Bahasa Arab, saya telah menggunakan sampul surat cinta Ansyitah Al-Safiyah. Maksudnya saya bagi diorang kertas dan diorang akan buat surat cinta tu dan dalam tu ada Ansyitah Al-Safiyah. Dan yang ini bingo bagi PDP Ansyitah Al-Safiyah. Maksudnya dalam bingo tu ada soalan dan mereka akan pilih nombor dan mereka akan jawab soalan. Okay, teknik PDP saya menggunakan diri hibur seperti nyanyian, perubahan lagu seperti lagu haiwan dalam Bahasa Arab, lagu mat tamkin dan lakonan kita sampel khayal. Saya membuat inovasi lagu haiwan
pelajaran bahasa Arab versi saya, dan lagu Mat Tamkin pun versi saya supaya mereka mudah untuk ingat. Okay, demonstrasi saya buat secara live untuk cara khutbah. Contoh cara membaca khutbah dengan betul. Okay, yang kedua, gerakan aktiviti permainan bahasa Arab. Contohnya saya buat pergerakan. Contoh kerotan qadam. Macam kerotan qadam sepak. Okay. Gerakan ingat, boleh ingat. Okay, lepas tu perbincangan sebangsaran, perbincangan soal jawab. Saya akan soal dan mereka akan jawab. Dan begitu juga dengan kuis. Dan keempat ada permainan. Antara permainan saya telah buat bingo, kaki sotong tamkin, letter box atau peti surat, fill in the fish, bantu detektif Conan, match it, hit me, break the egg, teka siapa saya, potato chips dan McD. Okay, di sini adalah contoh hibur yang lagu haiwan. Ini saya lukis sendiri. Dan ini adalah kanan syirih, maksudnya bila diorang dapat tu dah pukul 8. Okay, di sini adalah contoh permainan bingo. Hit me adalah markah bonus untuk menaikkan semangat budak tu untuk belajar. Contoh kalau kita buat permainan, siapa yang awal, diorang akan dapat markah bonus. Dengan markah bonus tu diorang boleh tembak. Hit me ni macam diorang ada pistol, boleh tembak bola tu untuk dapatkan markah bonus lah. Lepas tu fill in the fish, yang ni inovasi yang saya buat. Boleh tulis dan boleh lengkap. Maksudnya jawapan mereka tu diorang masukkan dalam fill in the fish. Saya ada buat goal tu 3. Jadi budak-budak akan letak dekat equipment diorang di sekolah. So break the egg untuk saya C, diorang boleh crack the egg. Lepas tu letter box ni saya gunakan ketika penutup. Maksudnya saya tanya diorang belajar apa hari ni, diorang akan tulis dan diorang akan masukkan dalam buku surat. Lepas tu main pancing ikan ni maknanya saya gunakan aktiviti pancing ikan untuk diorang mengklasifikasikan itu antara itu faedah meninggalkan syirik ataupun larangan syirik macam tu. Lepas tu match ini adalah satu inovasi yang saya buat untuk menambahkan lagi keseronokan mereka dalam belajar. Potato chips pun saya buat ini untuk diorang mengklasifikasikan. Maksudnya saya bagi seorang satu, lepas tu diorang akan ambil. So diorang akan lekatlah dekat tempat yang saya buat. Lepas tu MACD ni adalah dalam MACD tu kentang tu dia ada soalan. Dan setiap kumpulan tu diorang akan ambil dan diorang akan jawab dalam kertas setiap kumpulan. Lepas tu pengaplikasian TMK, saya ada menggunakan Canva, iaitu Canva ini untuk bahasa Arab dan slide. Lepas tu YouTube, saya buat ni untuk bacaan surah dan falah macam tu. Lepas tu quiz, saya gunakan untuk bahasa Arab. Kita yang murid akan teka mahadha, dia akan jawab contohnya kerja. Okay. Lepas tu pengaplikasian teori, saya menggunakan dua teori behaviorisme, iaitu konsep belajaran dan didaan. Ni saya buat Doraemon ni, dia peraturan kelas saya, dan di belakang Doraemon saya akan bagi ganjaran-ganjaran setiap kali mereka hantar kerja dan hantar Doraemon mereka. Okay. Masuk teori kognitif, konsep ansur maju, konkret ke abstrak dan mudah ke susah. Ni macam tadi saya buat BD ni, soalan mana dari mudah ke susah, dan yang ini adalah tarsia. Tarsia ni maksudnya dalam kumpulan mereka akan cantumkan segitiga-segitiga menjadi segitiga yang besar berdasarkan apa yang telah mereka belajar lah. Lepas tu baik kira satu saya menggunakan pelajaran kooperatif, contohnya MACD tadi, crack the egg, memusatkan permainan, contoh-contoh permainan ada bingo, kill the fish and hit me. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kemahiran baru yang saya telah peroleh ketika saya berada di SK Tanjung Batu Kawau. Yang pertama, program saya menjadi pengacara majlis pertandingan kalam jama'i peringkat sekolah SK Tanjung Batu Kawau, dan saya menjadi pengacara penyampaian hadiah bagi kalam jama'i juga. Saya juga menjadi AJK multimedia, program anti dadah bersama dengan rakan praktikum saya Izahana.
kami perlu melakukan poster, dan poster itu akan disebarkan kepada orang ramai untuk hadir ke program tersebut, serta video. So AJK pameran yang ada Sekolah Tanjung Batu Tawau, saya menjadi AJK pameran. Tolong susun-susun untuk set-upkan pameran yang untuk kita pamerkan SK Tanjung Batu ni, kelab anti dadah kepada orang ramai. Kita program itulah. Dan saya juga menjadi juri pertandingan Reka Bantu Teknologi kelas tahap 2 yang dilakukan oleh rakan praktikum saya UKM. Diorang Cikgu Arbiti, diorang minta kami untuk menjadi juri. AJK Multimedia ada video sambutan pada 2 masuk. Bagi kurikulum, saya menjadi guru membantu. Saya guru yang membantu guru untuk aktiviti segak. Dan PDP adalah saya boleh macam mana kita nak kawal kelas dengan baik, pemilihan aktiviti dan soalan perlulah searah dengan tahap pemikiran murid, dan pengaplikasian teori PDP, serta perlu mempelbagaikan aktiviti yang menarik kepada murid agar mereka tidak mudah bosan untuk belajar. Contohnya ini adalah gambar ketika saya menjadi pengacara pertandingan dan penyampaian hadiah. Ini adalah AJK Multimedia dan video sambutan Batu Rasul. Ini saya menjadi juri pertandingan Reka Bantu Teknologi dan saya menjadi guru pembantu aktiviti segak. Ini adalah poster yang telah kami lakukan, dan ini adalah murid yang bersama dengan saya untuk pameran yang tidak ada. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah saya lakukan dalam kelas, seperti puzzle, potato chips dan filet and fish. Keempat adalah ilmu binaan dan inovasi yang telah saya hasilkan. Ada yang saya nak ketengahkan adalah isu di mana murid tidak aktif dalam kelas ketika melakukan aktiviti. Yang kedua, murid tidak melaksanakan arahan yang diberikan guru dengan baik. Dan yang ketiga, murid tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan guru. So penyelesaiannya, saya telah memperkenalkan permainan match it dan peraturan kelas Ustazah Nabila. Kesannya, murid sentiasa aktif dan bersemangat untuk belajar serta dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Murid juga berlumba-lumba untuk menyiapkan tugasan agar dapat ganjaran. Maksudnya di belakang Doraemon tadi kan saya akan bagi ganjaran. So murid sentiasa bersemangat untuk melakukan aktiviti. Sini adalah inovasi pertama adalah peraturan kelas Ustazah Nabila, iaitu kelebihannya murid akan bersemangat untuk mendapatkan bintang. Saya akan letakkan bintang di belakang Doraemon untuk memperoleh ganjaran daripada guru. Bila sesiapa yang dapat bintang tu cukup daripada 5, dia akan diberikan ganjaran oleh saya. Kelemahannya, Doraemon ni mudah hilang sebab dia perlu diselitkan dalam buku sahaja. Jadi boleh kemungkinan dia akan terjatuh dalam beg mereka, di kelas ataupun di rumah. So penambahbaikan yang boleh saya lakukan adalah dengan minta murid untuk menampal ataupun buat poket. Kalau nak buat kalau saya ingin membuat lagi Doraemon ini, saya letakkan poket di belakang ataupun di kulit buku tulis anak murid, dan mereka boleh selit di situ supaya ia tidak hilang. Kedua adalah inovasi match it. Inovasi match it ini adalah kelebihannya murid bersemangat untuk melakukan aktiviti kerana ia bersifat bermain sambil belajar. Budak itu suka bermain. So kelemahannya mudah terkoyak apabila dia tarik sebab saya gunakan cardboard. Jadi cardboard tu bila dengan velcro dia, bila budak garang-garang sekan tarik, dia akan mudah terkoyak. Sebab saya guna mesti koyak. Lepas tu penambahbaikan yang boleh saya lakukan adalah menggunakan cardboard plastik ataupun cardboard yang bukan kertas. Yang warna-warni tu kan. So agar tidak mudah koyak dan basah. Yang kelima adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar sepanjang saya berada di SK Tanjung Batu Tawau adalah sangat baik. Guru-guru pembimbing sangat memberikan bimbingan yang baik serta komen-komen yang positif untuk memberikan semangat kepada saya untuk
jadi yang lebih baik pada masa akan datang. Manakala guru-guru yang lain sangat-sangat memberikan positive vibe. Maksudnya mereka sangat mengalu-alukan tangan kami supaya kami berada di sini. Maksudnya kami kalau ada masalah ke apa, mereka akan sentiasa menghulurkan tangan untuk membantu kami kalau ada kesusahan. Jadi sekian itu saya daripada saya. Terima kasih.